Kepesatan teknologi atas talian dan perniagaan antarabangsa telah mewujudkan sistem mata wang kripto yang tidak dikawal institusi perbankan. Sesiapa sahaja mampu menjana mata wang digital ini dengan menggunakan mesin melombong mata wang kripto. Nama saya Muhammad Fairuz bin Muhammad Farid ataupun yang dikenali dalam Facebook sebagai Jebat lah. Saya CEO dalam company Jebat Tech Solution Sdn Bhd yang mana kita dah bergerak dalam bisnes ni, dalam industri selama 4 tahun. Start daripada 2015. Okay, syarikat kami buat pertama kita jual lah mesin Bitcoin. Yang kedua kita repair. Yang ketiga kita pasang dekat installation dekat rumah customer ataupun buatkan customer satu tempat untuk dia nak mining Bitcoin lah. Mata wang kripto adalah satu jenis mata wang yang digunakan dekat internet untuk beli barang, jual barang dan ia diterima secara global lah. Mata wang kripto kita senang cerita tak boleh pegang lah. Mata wang fiat kita boleh pegang. Kita boleh pegang RM1, RM10, RM5. Untuk mata wang kripto lagi satu perbezaan dia paling orang suka adalah kerana privacy lah. Privacy dan juga dari segi security. Melombong mata wang kripto ni adalah kita memproses data yang dihantar menggunakan server lah. So server ni kerja dia proses data dan sebanyak mana dia proses dan selaju mana dia proses, dekat situ dia akan dapat reward. So reward ni dalam mata wang kripto lah. Istilah dia adalah mining lah. Proses mining ni pertama kita dapatkan mesin. Lepas tu kita mining di rumah, tu satu. Yang kedua kita dapatkan mesin, kita letak dekat data center. Data center ni ada banyak lah. Dan banyak juga syarikat yang buat perkara ni, yang mana kita bayar yuran kepada mereka macam lebih kurang maintenance. So mereka yang akan jalankan proses mining dan hasil daripada mining tu akan direct masuk dekat wallet pemilik mesin. Kerja dia adalah memproses data mengikut algoritma. Ganjaran yang akan dapat ataupun reward berdasarkan speed. Lagi laju kita punya mesin, lagi banyak ganjaran yang kita akan dapat. Basically semua jenis mesin dia ada 3 komponen. Pertama, dia ada PSU ataupun Power Supply Unit. Yang kedua adalah dia punya network card ataupun orang panggil I/O board. Kegunaan dia adalah untuk masukkan internet dan yang ketiga ialah hashboard. Hashboard ni adalah tujuannya pengiraan dan pemprosesan tu berlaku dekat hashboard. So lagi laju kita punya hashboard proses, lagi banyak mata wang kripto yang kita peroleh. Berlandaskan kriteria ini, pelbagai jenis mesin melombong mata wang kripto telah dihasilkan. Harga adalah bergantung kepada prestasi teknikal mesin itu sendiri. Harga mesin ada roughly yang paling murah boleh kata dalam RM300 dan yang high end punya ada sampai RM40,000. Setiap mesin ni dia ada dia punya spek, dia punya penggunaan elektrik, dia punya speed dia. So dari situ kita boleh determine berapa result yang bakal kita dapat dengan satu jenis mesin. Apa yang orang buat, orang yang ambil kesempatan, mereka clone mesin yang nampak seakan-akan macam S9 tapi sebenarnya bukan S9. Pertama, kita check brand. Kedua, kita check serial number. Untuk satu-satu mesin tu dia ada serial number yang mana betul mesin tu dikeluarkan oleh syarikat sekian. Betul mesin tu dikeluarkan pada tarikh sekian. Sebab apa? Kenapa setiap syarikat ni dia akan keluarkan serial number kerana dia bagi waranti 6 bulan. Aktiviti pelombongan hanya haram sekiranya berlaku pencurian elektrik dan benda ni salah dari segi undang-undang agama, baik undang-undang negara. Walaupun penerimaan mata wang kripto semakin menarik perhatian dunia, ia masih dilihat sebagai satu sistem yang berisiko berbanding dengan mata wang fiat. Kelemahan
mining ni ada banyak lah. Salah satunya adalah harga volatile. Volatile ni ataupun boleh kita kata harga yang tak menentu. Ada masa dia naik, ada masa dia turun. Tahun ni je, bulan 2 itu harga sebiji Bitcoin sekitar RM13,300. Dan bulan 6 hari tu, tahun ni juga, harga dia dah cecah RM55,000. Coin tu ada, tak hilang. Tapi in terms of value, volatile, dia akan nampak duit dia kurang. Ganjarannya juga harus timpal dengan segala kos yang telah dilaburkan, terutamanya kos tenaga elektrik yang digunakan untuk mengoperasikan mesin ini. Okey, untuk satu mesin ni penggunaan elektrik dia tinggi. Orang kita kata makan karen lah. So bila makan karen ni, contohnya satu mesin tu dia guna dalam RM500 ke RM570 dan hasil mesin boleh dapat contohnya RM1,500. So orang dah start kira. Orang dah start kira kalau dia boleh jimatkan RM500 ni apa yang dia boleh buat. Saya akan buat demonstration berkenaan dengan bunyi dia. Yang mana bunyi dia 80 ke 90 dB kalau check pakai. Ni bunyi dia lah. So bagi kawan-kawan yang nak mining di rumah ataupun dekat data center ataupun dia orang panggil farm, satu mesin ni dia guna karen sekitar RM500 ke RM540 satu mesin. Kalau ada 10 kali lah. Kalau ada 100 kali lah. So saya nak menerangkan tentang beberapa komponen. So actually mesin ni dia ada 3 zaman. Total ada 4 lah. Tapi satu zaman orang skip. Pertama zaman menggunakan CPU. So kita punya PC ni boleh gali Bitcoin. Tetapi ambil masa yang lama sebab processing power dia sikit. Later on orang pakai GPU. Ni lah kad ni. Sekitar tahun 2015-2016. Kad ni antara yang popular sebab dia boleh generate crypto juga. Dan timbul mesin ni. Yang mana mesin ni ada beberapa komponen. Ni adalah network card dia. Ni adalah dia punya PSU, power supply unit. Dan juga yang ni adalah hashboard. Hashboard ni yang buat kerja. Network card adalah yang menghubungkan kad kita dengan internet. So mesin ni perlukan 2 sumber. Pertama sumber internet. Kedua sumber elektrik. Baru dia boleh generate. Dan daripada situ kita menggunakan application yang boleh kita tengok dekat dalam kita punya phone. Satu application yang mana kita boleh kira terus income mesin ni berapa, income mesin ni berapa, dengan kita hanya masukkan. Pertama kita masukkan hash power mesin kita. Yang kedua kita masukkan watts usage, berapa banyak kegunaan elektrik bagi satu-satu mesin. So setiap mesin ni penghasilan dia berbeza lah. Yang ni yang murahnya. So speed dia lambat, speed dia dalam 10.5. Yang ni speed dia dalam 26. Yang ni speed dia 135. So speed ni mainkan peranan untuk menjana income. Okay, Bitcoin banyak dapat nama buruk disebabkan scam. Pertama, scam website palsu. Dia buat cantik dekat dalam Google, orang beli, orang transfer duit, mesin tak sampai, duit dah bayar. Tu satu. Satu lagi Ponzi scheme yang mengatakan dia adalah satu company mining. So kita tak tahu company ni berada kat luar negara dan orang pun seronok sebab tak payah kena bising, tak payah bayar karen semua, dia invest. Bila dia invest 2-3 bulan, company tutup, website 404. So dekat situ scam ni adalah benda yang menyebabkan Bitcoin nama dia jadi buruk. Selain faktor penipuan dan pelaburan spekulatif, usaha progresif juga harus dilakukan agar mata wang kripto ini lebih praktikal untuk digunakan dalam urusan harian secara meluas. Kalau kita tengok dari segi sejarah, tahun 2015 hanya ada satu mesin ATM Bitcoin di Malaysia. Dekat Meru lah, Perak. Satu je masa tu. Sekarang ada 15. Dekat PJ ada, dekat Bangi ada, dekat PJ ada 2. So dekat Selangor ni pun dah ada beberapa. So kat situ kita tengok dia punya roadmap ke arah mesra kripto. Dan ada juga kedai-kedai yang dah start guna.
mata wang kripto sebab dia dapat mata wang kripto, dia tak jual sekarang. Dia akan jual ketika harga naik. Mungkin setiap negara akan keluarkan dia punya mata wang sendiri. Kalau kita tengok 2 minggu lepas, China akan keluarkan mata wang kripto negara dia sendiri. US dah keluarkan mata wang kripto negara dia sendiri, iaitu USDT. Mungkin satu hari nanti Malaysia pun akan keluarkan Malaysia punya sendiri. Walaupun tidak dikawal institusi perbankan, industri mata wang kripto terus dipantau secara berterusan oleh pihak berkuasa tempatan, termasuk pematuhannya dari sudut agama. Buat pelabur dan ahli perniagaan, inilah risiko yang harus ditempuhi demi impian yang hendak dikecapi.